Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mulakan pada malam ini kitab baru nak baca, kitab lama. Orang pun orang lama. Kitab lama, saya pilih kitab ini orang belakang tak dengar. Kita akan mula baca kitab baru, tapi kitab lama untuk orang-orang lama. Bukan orang tua, orang lama senior. Saya pilih kitab ini kerana masih melihat dan masih mengetahui terlalu banyak di antara kita ini yang mungkin salatnya, sembahyangnya masih belum sempurna. Mungkin kerana kita tidak pernah mengadap, membaca, mengupas dan menghalusi bab yang amat mustahak dan amat perlu kita perhalusi. Bab salah, bab sembahyang. Walaupun nama bab itu pun bab yang terlalu lumrah kita dengar, tapi kerana sambil lewa masyarakat madani hari ini, masyarakat hadari ini, maka tidak diambil berat hal yang wajib diambil berat. Saya merasakan mungkin bukan golongan kita, tapi golongan umum yang saya temui tiap-tiap hari, masih ramai yang masih confused beberapa hal yang mustahak dalam salat. Lebih-lebih lagi dalam salat jamaah, dalam bab masbuk muwafiq, memang kalang kabut. Buku ini ada khusus di ujungnya membicarakan khusus bab itu, bab masbuk dengan muwafiq. Di sebelum kita pergi kepada bab masbuk muwafiq, saya akan ulaskan dengan menjadikan kitab ini sebagai asas. Walaupun tajuk nanti tajuk yang begitu mudah, tajuk yang macam kebudak-budakan, tajuk syarat sah semayang, tajuk rukun semayang, rukun qawli, rukun fi'li, qasad, ta'arak, ta'yin. Tapi kerana dia itu terlampau halusi, maka orang telah tinggal banyak perkara yang menyebabkan kalau satu sahaja misalnya macam syarat sah semayang, kita tahu mengatakan ada 9, tapi jika saya tanya malam ni seorang demi seorang, sangkut. Rukun semayang 13, seorang demi seorang sangkut. Sebab tu saya mengambil satu approach, pendekatan yang mungkin memanfaatkan kita bila kita lihat kepada teks buku ini. Buku ini nama tu masalah. Kalau besi, semua dapat buku ni kan? Ada, angkat tangan siapa yang tak dapat buku ni? Angkat tangan yang tak dapat. Sama ada sudah datang lewat. Ada buku ada di bawah kot, yang ambil buku ni, buku Allah Ta'ala bagi percuma. Semua dapat buku ni. Yang bawah dapat buku ni. Jika tak cukup saya order lagi story. Okey. So saya nak jelaskan dalam mukadimah ini supaya saudara dapat faham nama kitab dan pengarang kitab. Itu penting.
Nama kitab ini asalnya dia yang dalam itu, ia tanpa baris. Itu nama kitab asal. Bila orang yang mencetak buku ini, dia buat kulit baru, banyak kulit ni. So dia pandai-pandai tulis Maniyatul Musalli. Dan nama itu amat salah. Nama kitab ini dia panggil Maniyatul Musalli dengan baris di bawah. Dan boleh dibaca Muniyatul Musalli dengan mim itu dhammah. Boleh baca Muniyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli, dan bukannya Maniyatul Musalli. Sebab Minyah, dia perkataan itu perkataan singular. Dia jamaknya munan ataupun minan. Makna dia orang yang amat berkehendak, ataupun sesuatu yang amat dikehendaki oleh seseorang. Itu makna minyah ataupun muniyah. Sesuatu yang amat dikehendaki oleh al-musalli, orang yang bersembahyang. Seseorang yang bersembahyang, dia amat berkehendakkan kepada buku ni. Jika dia nak sah sembahyang dia, nak betulkan sembahyang dia, dia amat mencari, amat memerlukan kepada buku ini. So, maka pengarang menamakan dia Minyatul Musalli. Itu nama yang paling asah disebut. Dan boleh sebut Muniyatul Musalli boleh, tapi yang lebih asahnya Minyah Musalli. Jangan baca Maniyatul Musalli. Kalau baca Maniyatul Musalli, matilah orang yang semayang. Sebab maniyah makna dia maut, makna mati. Wa fathul maniyah dalam bahasa Arab, dia mati. Kalau Maniyatul Musalli, matilah dia. Sebab tu Arab ni kena jaga. Sebab kita betul macam kita baca kitab dulu tu, memang orang baca Sayrus Salikin, tapi pencetak tu dia pandai Siyarus Salikin, pandai lebih lantak lah. So, maka nama dia ialah, kalau kita boleh ubah baris di luar ni, kita tu ubah bagi, potong buang min tu daripada atas tu kepada Minyatul Musalli. Pengarang kitab ini terkenal dengan nama Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ini nama besar sebenarnya bagi orang yang belajar, dia mempelajari ilmu-ilmu syariat dan ilmu tarikat, dia pasti akan minta dengan nama Syekh Daud Fatani ini suatu nama besar. Dia nama glamour dia di kalangan academician, di kalangan ahli ilmuwan di Timur Tengah sampai ke negara Asia ini. Nama glamour dia yang diberikan Al-Alimul Allamah, Al-Hibrul Fahamah, Al-Wari'ul Kamil, Al-Fadil Al-Muhaqqiq, Al-Amilus Sayyid, Al-Syekh Daud Allah Al-Fatani, huwal Alimul Allamah, Al-Alifur Rabbani. Itu nama glamour. Nama-nama ini bukan direka ni. Ini setiap gelaran ini dia mewakili peribadi syakhsiat orang tu, dan bukan dibubuh mudah-mudah. Kalau Al-Alimul Allamah itu Al-Alim, orang yang mengetahui, Allamah yang benar-benar mengetahui. Al-Hibrul Fahamah, penulis yang faham apa yang dia tulis. Hibr makna dia dakwat.
Yang ditulis itu yang dia faham, dia mendalami. Al-wari'ul kamil, orang yang cukup warak, yang sempurna kewarakan dia. Al-fadil, orang yang punya kelebihan-kelebihan. Al-muhaqqiq, editor, dia edit kitab orang, dia halusi kitab orang, diperbetulkan mana yang tak betul. Al-amil, dia orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu dia. Al-arifur rabbani, ini tidak diberi gelaran ini melainkan kepada seorang ahli tarikat yang mursyid, yang ada silsilah, yang sampai tarikatnya kepada junjungan SAW. Baru nama dia Al-Arifur Rabbani. Kalau Arif Rabbani itu mesti ulama tarikat. Kalau Al-Alimul Alamah itu ulama fiqh biasanya lah. Kalau katakan Al-Wari'ul Kamil itu ulama yang besar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. So dia mengandungi segala sifat yang diberi oleh orang-orang yang faham tentang perjuangan Syekh Qatami. Mazhab fiqhnya dia bermazhab Asy-Syafi'i. Dia menyanjung, mengikut, menyebar, mempertahankan mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan dia telah sampai kepada peringkat, kalau disebah kepada kita orang Melayu ini, dia, saya masih boleh mengatakan dia salah seorang daripada mujtahid mazhabi, ahli ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak keluar mazhab Syafi'i. Dia mengaku dalam semua kitab dia akan dikatakan Daud Zahiri Asy-Syafi'i Al-Fattani. Dia berbangga dengan dia orang petani, orang Fattani. Dan dia juga seorang yang terkenal dengan Al-Jawi, orang-orang, bukan orang Jawa, orang Jawi itu. Ni ada orang klaim pula syahadat orang Jawa, bukan. Al-Jawi itu bahasa yang digunakan orang yang bercakap Melayu ni, dia panggil orang Jawi. Semua orang yang bercakap Melayu, dia panggil orang tu orang Jawi. Orang Mekah dulu pun nak datang sini kata nak pergi nak pergi ke Jawi. Boleh ke orang Melayu masuk Jawi. Mazhab dia mazhab fiqh dia mazhab Asy'ari, mazhab Syafi'i. Akidah dia macam kita Ahlussunnah Jamaah, mazhab Al-Asy'ari ataupun Al-Asy'ariyah dia panggil. Sama dengan kita Syafi'i, kita juga Al-Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah dia panggil, tapi mazhab kita Al-Asy'ariyah, Asy'ari. Dia ada tarikat. Tarikat dia dipanggil tarikat Asy-Syattariyah. Dia memang tiga rangkaian itu dalam ulama-ulama dulu memang dia tak lepas. Dia kena ada jelas dia mazhab apa dalam fiqh, mazhab apa dalam akidah, mazhab apa dalam tarikah. Itu trend ketika itu, malah sampai hari ini pun. Sebab tiga tu dia disebutkan. Dia lahir tahun 1133 Hijriah. Dia wafat tahun 1297 Hijriah. Bersamaan dengan 1847 Masihi. Lahir 1133, lahir wafat 1297. Jika tolak akan berjumpaklah dengan seorang ulama yang Allah anugerahkan umurnya 164 tahun. Jarang ada orang yang sampai 164 tahun. Kiralah kalau umur Nabi 63, dia masih hidup lebih daripada itu 101 tahun. 164 tahun umur dia. Jarang sangat saya berjumpa seorang ulama yang sepanjang itu. Imam Syafi'i kita umur dia 53. Belum umur pencen pun. 53.
tapi hasil peninggalan dia amat banyak. Ini Syekh Dr. Patani 164 tahun berkarya mengajar sampai akhir hayat dia. Dia 30 tahun dia di Mekah. Dia berinteraksi dengan ulama-ulama besar Makkah tu, belajar mengajar. 30 tahun dia di Mekah, 5 tahun di Madinah. Dan dia mengarang kitab, termasuk menterjemah kitab. Lebih daripada 100 buah kitab hasil buah tangan dia. Belum ada ulama daripada Jawi, daripada Jawa, daripada tanah Melayu, Indonesia dan Thailand yang telah mendapat gelaran Al-Alimul Allamah, Al-Alimul Rabbani, melainkan dia seorang. Kerana dia terlibat dengan menulis ilmu, mengajar ilmu dan menyebarkan ilmu dia begitu banyak. Kitabnya bahasa Arab dan bahasa Melayu. Tulisan tangan dia yang kita pindah malam ni itu yang jenis bawa mim, bom pun dia, bumi pun dia, bomo pun dia. Semua bawa mim. Meleta, mati pun dia, mata pun dia. Itu bahasa dia yang orang tak ubah. Bagus juga. Dicetak di Mekah, diedar di Mekah, di Turki, di Mesir, India, Indonesia, Singapura dan Cam, Kampung Campa, Patani dan Malaysia. 100 lebih. Saya semua ada nama kat saya, nama kita kata dia. Saya ambil sebahagian. Dialah yang mengarang kitab Bughayatul Tullab. Yakni apa yang penuntut-penuntut mengingininya. As-Said wa Zabaih, dia membuat kitab yang menjelaskan hukum memburu dan hukum sembelihan. Al-Bahjah As-Sunniyah fil Aqaid As-Sunniyah, ni kitab yang amat kitab yang gilang gemilang berasaskan kepada sunnah dalam menyatakan hukum akidah. Dan sifat 20. So, kitab sifat 20 yang menjadi kitab jolokan, kitab rojokan di alam Melayu ni, dan membawa barakah sampai hari ni tu. Orang tua kampung sampai hari ni pun faham sifat 20. Dan kita baru ni pun kita belajar, baru ni apa, 5 tahun sudah bila kita bentangkan masalah dan Sairus Salikin dalam bab akidah itu. Memang sebagian besar kita ambil cerita sifat 20 ni. Diyaul Murid, cahaya kepada orang yang belajar. Wasail Abrar, Rasail Masail, Kifayatul Mubtadi, Risalah At-Tariqah Syatariyah, Kifayatul Muhtaj, Rayatul Taqrib. Ni kita dibaca dalam kurikulum sekolah-sekolah pondok dahulu sampai sekarang. Bulughul Murab, itu kita hadis. Durus Samin di buku akidah. Ilmu Tasawuf, Tuhfatul Raghibin, Jam'ul Fawaid, Kanzul Minan, Sulamul Mubtadi, itu yang dibaca banyak buku sekarang ni. Furu'ul Masail, itu yang Jam'ul Fawaid, dan kitab ini Minyatul Musallin. Itu sebahagian daripada kitab yang ditulis di zaman dia, yang tidak kesemuanya dicetak. Banyak lepas wafat dia baru orang cari balik, ada jumpa dengan manuskrip, orang cetak semula. Tentu boleh bayanglah kalau zaman dia pun dia boleh lahirkan, dia boleh dengan serba kekurangan, semua kitab kena tulis tangan. Tak ada penolong macam hari ni ada penolong, orang nak buat assistant kepada researcher, tulis sempurna pula. Kalau tengok kitab itu, memang orang-orang yang macam ni takkan tulis sepatah, melainkan dia fikir banyak lapis, dia sibar ilmu dia. Kalau sampai 100 buah yang dalam bahasa Arab pula, so dia menghadapi pembaca-pembaca yang erti ilmu yang dia tulis. Kalau berlaku kesilapan,
sesuatu yang bercanggah dengan pegangan akidah ataupun pegangan syariah, maka akan dibuat koreksi ataupun ditentang, diperbetulkan. Dan sampai sekarang ni saya kira lah berapa 4 kurun sudah. Sebab tu maka dengan sendiri kita merasakan bahawa semua karangan-karangan yang dibuat ini dia bergantung kepada haqaiq, kepada hakikat-hakikat yang akan kita lihatkan sebagai satu. Kalau dia ulama di kurun ke-12, kurun 13, kurun 14, sekarang kurun 15, so 300 tahun yang silam, waktu percetakan belum begitu berkembang dan sebagainya, tapi dia menghasilkan sebanyak itu. Sebab itu maka saya rasa dengan latar belakang begitu, kita tidak sangat meragui ilmu yang telah disibarkan. Dan buku ini pun memang dibaca, itu barakah ilmu tu orang baca sampai bila-bila kerana dia ada kemanfaatan dia. Tapi satu poin yang saya nak sebut, walaupun dia besar, lahir, berinteraksi dengan ulama-ulama, bersistem dengan sistem yang kita kenal lah dengan nama Wahabi tu. Tapi orang Mekah tak akan mengaku dia orang Wahabi, tapi kita fahamlah Wahabi bagi maksud golongan ulama yang asas mazhab mereka mazhab Hanbali, tapi sebenarnya Mekah lebih besar, lebih banyak berpegang kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini adalah sebenarnya penyambung lidah daripada tuan guru besar mereka Muhammad Abdul Wahab. So, Wahab itu membawa pembaharuan besar di Saudi Arabia yang melahirkan ulama seperti mana Ibn Taymiyah, dan anak murid Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu yang tidak faham sangat. Begitu keras pendekatan mereka, yang kalau tidak mengikut mereka, tak sama dengan mereka, tak semula dengan mereka, dia mudah hukum. Itu bid'ah dalalah. Dan tidak ada sebarang bid'ah yang tidak dalalah pada mereka. Itu pendekatan dia lah. Tapi ulama ini, dia lahir dalam masyarakat itu. Dia lahir masyarakat itu, dia belajar di sekolah aliran itu, dia belajar, dia mengajar di tempat itu, dia menulis tempat itu, tapi jelas pendirian dia langsung tidak berbau dengan Wahabi. Maknanya sebab dia berbangga dengan nama Asy-Syafi'i, dia nak mengelak ataupun nak meletakkan diri dia bukan pembaharu, dia nak mengembangkan ilmu yang sudah ada, tapi dengan approach penekanan dia sendiri, dia langsung tak terpengaruh dengan pengajian ataupun trend yang kita kenal hari ini dengan trend Wahabi. Okey, sebab tu maka buku ini kita jadikan sebagai suatu buku asas. So, kalau kita buka kitab ini, kita daripada muka pertama Bismillahirrahmanirrahim, tengok tulis mula pun nak baca ketiga 2 kali tu, dia Ka'wah min Alif Amzahya. Nak apa kata, aku mulai risalah ini dengan nama Allah. Itu mukadimah dia lah. Mukadimah itu tak ada masalah. Saya nak baca dalam daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris 11 sebelum terakhir tu, bahawasanya situ kita masuk terus. So Syekh Daud menyebut dalam kitabnya ini, mengatakan bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama, dan yang terbesar, yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara. So dia mesej dia nak khabar kata sembahyang solat itu tiang agama. So bila sebut tiang, kita faham, mengatakan bahawa tidak mungkin akan ada rumah tanpa tiang. Tak nampak pun tiang ada, sebab dia akan menjadikan asas tertegaknya rumah. Muslim tertegaknya dengan lepas syahadah dia salah. Sembahyang ini terlebih besar kejadian, maksudnya yang terbesar sekali daripada rukun Islam yang 5 itu ialah sembahyang lah. Kemudian daripada kalimah syahadah,
saya takkan baca teks Arab tu, sebab itu kalau baca pun tidak memberikan apa makna kepada saudara. Kita baca terus kepada terjemahan. Tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Dia nak bayangkan kalau kita manusia ini ada kepala, ada tubuh, ada paha, ada lutut, ada kaki, maka dia kata Islam, dia nak bayangkan Islam itu, sembahyang itu sebagai kepala kepada Islam. Maknanya kalau seorang Islam tidak sembahyang, maka Islam dia tak ada kepala. Anda bayangkan kalau makhluk tak ada kepala, anda bayangkan Islam tak ada kepala. Itu dia katakan bahawa agama dalam Islam ini tempatnya daripada agama di tempat kepala daripada tubuh. Tubuh kita dengan kepala kita. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala. Kalau ada juga makhluk tak ada kepala, tengok dah hantu bungkus tengah jalan, bukan orang lah, itu akan jadi itu lang butilang kui buti kui. Orang bukan orang, hantu bukan hantu loh. Sebab tu maka dia nak bayangkan betapa mustahaknya dipelihara sembahyang ini. Kalau tidak sembahyang ataupun sembahyang tidak sempurna, maka macam orang tak ada kepala. Dia Islam yang tak ada kepala. Nak hidup macam mana? Maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang. Dia terus napi je. Tak sembahyang saja, maka agama tidak ada. Runtuh agama dia. Sebab itulah saya kata bahawa sibuk macam mana pun, kalau kita memang berazam, kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kepada saya ya Allah masa untuk bersolat, Allah bagi. Cuma kita tidak mengambil kesempatan. Sibuk macam mana pun, mesti ada masa, ada ruang yang boleh kita salat. Sebab tidak mungkin, sebab kita yang menguruskan waktu, bukan waktu menguruskan kita. Sebab tu maka daripada awal lagi pun, tengoklah daripada awal turun kewajipan salat malam Isra' Mi'raj 27 Rajab. Kita tengok turun Nabi balik Isra' Mi'raj itu sebelum subuh. Baru turun daripada Isra' Mi'raj, dan subuh itu sudah wajib. Sudah wajib. Dengan Jibril sendiri mengimamkan sembahyang kepada Nabi, mengajar. Dah ada wajib. Dah tak ada ruang dah untuk bagi masa peralihan, transisi period. Bagi seminggu belajar dulu, kursus dulu, tulis dulu. Tak. Dia sedari awal tu memang tidak ada ruang langsung yang katakan bahawa, sebab tu dia katakan bahawa tiada agama ke orang tiada sembahyang. Demikian telah datang daripada hadis Muhammad SAW. Hadis sebut apa? Makna di bawah itu, bahawa yang ketiga di bawah, atas. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang. Maknanya Nabi memperdukan, Nabi bersabda, memohon Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah kami kesemua ni, yang Islam ini, daripada orang yang memeliharakan sembahyang. Pelihara maknanya orang yang sentiasa menunaikan sembahyang yang 5 waktu. Dan orang yang mukim maksudnya orang yang mendirikan, bukan mukim makna dia musafir dengan mukim tu, bukan. Mukim ni daripada qama yuqim muqiman, orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Bagi sembahyang yakni mendirikan dan memelihara akan dia. Dulu kita baca Sirrus Salikin ada Rumi. Banyak orang beli yang Rumi itu senang baca. Saya baca yang Jawi. Yang ni no choice. Hampa
Dapat reti ke tak reti ke, kena pakai pensel, kena. Ada juga Rumi juga, ada. Ada juga Rumi punya. Tak okey. So dia technically ni sebab dia kadang-kadang tu orang melihat macam kalau di pondok-pondok lama sampai sekarang pondok masih ada pondok tu, so, kecekapan untuk menguasai bahasa Melayu lama dengan tulisan lama tu satu daripada keistimewaan, sebab dia membayangkan ilmu yang sampai kepada yang original tu, macam original. Kalau yang sudah diterjemahkan, dipermudahkan tu boleh permudahkan, tak ada masalah, tapi kita boleh faham. Sebab tu maka saya tak ada masalah kalau nak ambil yang Rumi pun boleh ambil Rumi, tak ada masalah. Yang boleh mendirikan membahayakan, dan lagi orang yang khusyuk padanya dalam doa Nabi tadi tu. Dia minta supaya kita menjaga sembahyang orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya. Khusyuk makna tetap, tidak hati yang tidak lari daripada kita berada dalam sembahyang. Kalau kita dalam sembahyang, hati pun dalam sembahyang. Kerana biasanya kita sahaja badan ditikar sembahyang, tapi hati di luar sembahyang. Tapi khusyuk ini maknanya orang yang dia berada dalam sembahyang, masuk dalam sembahyang Allahu Akbar, hatinya pun sentiasa berada dalam sembahyang. Itu khusyuk. Anggotanya pun khusyuk. So dia maksudkan anggota khusyuk macam Nabi pernah melihat seorang sahabat bersembahyang tapi tangannya garu sana, garu di sini, pegang sana, pegang ke sini. Nabi sebut kepada orang lain, dia kata lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu. Kalau orang itu yang sembahyang, kawan kita yang sembahyang itu kalau khusyuk hati dia, mestilah anggotanya pun khusyuk. Khusyuk tu maknanya anggotanya ke semua diam, tetap. Dia tak merayap. Kalau tangan merayap, mata merayap, itu tandanya dia tidak khusyuk. Jika dia, anggota dia macam di antara contoh-contoh yang dibuat dalam kitab-kitab fiqh ni, khusyuk itu macam kalau sahabat sembahyang seorang diri, kalau ahli sembahyang seorang diri, sampai kepada burung merpati itulah boleh henggap atas bau, boleh. Dia tengok lama ni orang ke apa ni, lama tak bergerak, dia kata ni tunggu. So burung boleh hinggap atas belakang, hinggap atas kepala. Mana pernah kita yang pernah enggak atas kepala pun tak cicak ada. Jadi kalau burung nak enggap, dia tak punya lama tu, punya diam tu, tu nak katakan bahawa dia tetap anggota dalam sembahyang lagi. Yang mengekal ke atas sembahyang, yakni kekal maknanya dia terus kekal. Sembahyangnya tidak pernah putus, tidak pernah terhenti, tidak pernah tergendala. Yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencintai hendak mengerjakan sembahyang yang akan datang. Satu daripada tanda orang yang khusyuk, yang mengekali, yang kekal dalam sembahyang, dia habis satu sembahyang, dia menunggu, bersedia untuk sembahyang yang lagi satu. Sudah maghrib, bersedia menunggu untuk sembahyang Isyak. Lepas Isyak, tidur malam, bersedia untuk sembahyang subuh. Itu maksudnya dikatakan mencintai serta mengerjakan yang keduanya. Yang keduanya yang lepas itu. Demikianlah selama-lamanya. So tak pernah berhenti lah. Itu yang disebut dalam doa Nabi tadi, ada imin alaiha tu, yang sentiasa menjaga sembahyang, tidak pernah putus selama-lamanya. Maka dengan demikian itulah Allah Ta'ala menyuruh Allah Ta'ala akan segala hambanya. So Allah Ta'ala perintah semua hambanya buat demikian. Buat apa? Sembahyang dan kekal. Tidak ada yang kita
Waktu mood elok sembahyang. Waktu problem tinggal sembahyang. Yang lain pula problem bawa sembahyang. Solve problem, okey selesai. Sembahyang tinggal semua. Waktu sibuk tak sembahyang, tak sibuk sembahyang. Sebab tu macam apa jadi pun tu yang dikatakan bahawa kena kekal sembahyang. Mukmin dalam itulah yang dikatakan Allah, itulah menyuruh Allah Taala akan segala hamba-Nya yang mukmin dalam kitabnya, dalam Quran. Tu tadi yang kita ambil tu, yang Quran sebut tu, qumul qanitin tu. Di antaranya yang ayat tadi tu. Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumul qanitin tu termasuk dalam sabdanya yang memerintah Allah Taala kepada kita supaya kekal sembahyang tidaknya. Dan dengan dia memberikan sifat, memberikan ni sebenarnya memberi, asal maknanya tidak terperi, itu bahasa yang asalnya. Kecantikannya tidak terperi, ilmu tidak terperi. Maksudnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang diberikan, memberikan sifat itu kepada kita. Terjemah di bawah bihi wasafahum tu. Maka firman Allah Ta'ala, peliharakan oleh kamu hei orang yang mukminin atas sembahyang 5 waktu dan memeliharakan sembahyang wusta. Wusta, sembahyang wusta memang ada khas dalam Quran tu. Hafizu ala salawat was salatil wusta. Salat wusta maksudnya sembahyang asar. Sembahyang asar, jaga sembahyang asar. Dia akan tahu kenapa. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan kamu akan taat. Maksudnya hendaklah kita berdiri, maksudnya bahawa tunai dengan sempurna, kerja akan taat Allah Taala. Maka dikehendak dengan salawat dalam ayat tadi tu. Hafizu ala salawat, halaman awal tadi ayat Quran. Maksud salawat sembahyang fardu. So, jadi kita bertolak daripada ayat Quran, hafizu, jagalah kamu ala salawat. Ala salawat itu sembahyang fardu. So, walaupun perkataan salawat itu perkataan plural, sepatut bermaknanya segala semua yang nama sembahyang kena buat. Tapi tidak, dia katakan bahawa ayat ini khusus Allah Ta'ala tekankan, jaga, tunaikan salat fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka demikian itu, iaitu sembahyang yang tiada luluskan akan seorang. Tiada luluskan itu maknanya tidak boleh, tak lulus, maknanya tak boleh. Sembahyang yang tak boleh seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya. Tidak boleh orang Islam ini meninggalkan mana-mana sembahyang. So, ada ni kan kadang kita, kalau macam orang yang selalu miss asar. Asar, sebab tu dia tekankan solat wusta tu, sembahyang asar ni sembahyang yang very challenging. Very challenging kerana Allah Ta'ala pilih satu waktu yang very challenging. Kalau subuh memang kita nampak ada ruang yang luas, bangun pagi sembahyang 5 minit, 3 minit, okey. Zuhur maksa orang telah berhenti rehat, kerja macam mana pun tengah hari orang rehat. Lunch time, kata orang tak Islam, orang kafir pun dia particular tu, dia mesti pukul 1 tu lain sipan lah, cak mai cak, dia kena makan tengah hari tu. Dia masa rehat dia kena berhenti. Orang Inggeris pun sama, tengah hari semua masa orang rehat, masa orang berhenti, maka senanglah sembahyang. Maghrib senang juga masa orang rehat, orang berhenti sebagainya. Isyak masa panjang. Yang challenging satu wusta, sembahyang asar. Di pejabat lah, belum habis appointment lah, ada
kerja-kerja nak kena habis lah, balik telepik jam lah, nak sembahyang di pejabat ke, nak sembahyang di rumah ke, kadang tak apa sembahyang di rumah, kena jam tengah jalan pula, tambah lah pula, minyak naik pula, lagi jam. Banjir kilat, tak banjir pun dah jam dah, ni banjir pula yang tak pernah berlaku sehalam, banjir lah ni. Sebab saya kata Allah Ta'ala buat demikian itu tu, dia katakan bahawa jaga kamu semua sembahyang, khususnya sembahyang asar tu, hafizu ala salat wassalatil wusta, disebut khas tu. That's very challenging. Jadi yang inilah kita kena terima challenge. So nak kena buat suatu sistem tersendiri. Kalau tuan-tuan yang masih di pejabat, maknanya jangan balik melainkan sembahyang asar di pejabat. Kalau masa asar itu sesuai lah, sekarang asar dah hampir pukul 5, 4.52, 50. Kalau kita akan turun balik nanti asar pukul 4.25, 4.30 somehow lah. Tapi kalau tangguh memang ada masalah, nak balik bermasalah, ataupun balik rumah pula dah kawan tunggu pula lah, anak beli pensel sekolah lah, bini beli lipstick lah, kacau. Semestinya yang luluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya, tak boleh. Pada satu kelakuan tak boleh, kelakuan macam mana pun dia kena buat. Daripada setengah kelakuannya Islam, ia berakal, dan jikalau sampailah lemahnya, maknanya kalau berlakulah seorang itu dia tidak berdaya, maknanya lemah itu ada keadaan seorang Islam itu dia lemah, tidak berdaya, barang yang sampai dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya, dia ada problem, ada masalah, dia sangka boleh sampai, boleh buat, tiba-tiba tak sampai. Sekalipun tiada diuzurkan, semua yang problem tadi, lemah macam mana pun, tak larat macam mana pun, tiada diuzurkan, tidak diekskuskan kepada dia meninggalkan akan dia. Makna dia yang nama sembahyang ini tidak boleh ada sebarang excuse, melainkan excuse yang sangat beri kepada orang perempuan yang uzur. Itu okey, jelas. Excuse yang diberikan orang mentakhirkan sembahyang itu kan dia nak jamak, dia boleh jamak kepada jamak takhir, boleh. Tapi yang nama uzur, yang nama dia lemah, yang nama dia tak larat, yang nama dia I'm very busy dan sebagainya, syarak tak lulus, tak diuzurkan meninggalkan dia, tak boleh. Kena, sebab itu daripada penekanan ulama mana pun dalam approach pendekatan mereka, memanglah soal solat ini, soal sembahyang itu amat dititik beratkan sampai dia lekat. Kalau sudah lekat, maksudnya sudah jadi satu kebiasaan kepada kita, memang kita tak tinggal, dan tak ada ruang nak tinggal, kerana ruang itu ada. Kata khutbah pun ada ruang. Atas khutbah ada ruang, ada boleh jamak, ada boleh buat. Dan dikehendak dengan salatul wusta, iaitu sembahyang asar, saya sebut tadi dah. Sembahyang asar disebut khusus dalam Quran, kena kerjakan, kerana dia payah. Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia, kenapa Allah Ta'ala sebut khusus sembahyang asar, padahal ada sembahyang subuh, sembahyang zuhur? Mengapa Allah Ta'ala sengaja sebut dan ayat tadi wassalatil wusta tu? Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia salatul wusta, kerana kelebihannya, dia khusus, ada lebih daripada yang lain. Itu saya sebut, bila dia dalam keadaan challenging itu, memang sesuatu yang ada challenge, risiko dia besar, tinggal dosa besar. Kalau kita buat dapat pahala lebih. So, dia katakan bahawa kerana ada kelebihannya dan mulianya atas yang lainnya. Semua sembahyang yang lebih mulia sembahyang asar. Dan adalah sebab diturunkan ayat tadi itu,
kerana memudahkan sembahyang. Tak kala takut bahawasanya adalah orang Islam Rasulullah SAW pada tengah peperangan sembahyang Rasulullah SAW sembahyang zuhur atas jalan adatnya. Maksudnya dia nak sebut di sini kerana pentingnya sembahyang itu. Nabi dalam perjalanan dia, dalam masa dia berjalan khas dalam peperangan, kalau masuk waktu dia tengah jalan, dia berhenti sembahyang atas jalan tu. Tak payah tunggu nak cari surau masjid, tak ada lah. Tapi kalau ada pun tak, dia tengah jalan dia berhenti tu. Dalam peperangan, dalam peperangan sembahyang zuhur atas jalan adatnya, maknanya macam biasa. Itu sebelum daripada turunnya syariat sembahyang khauf, sembahyang khusus dalam peperangan. So sebelum turun keharusan sembahyang dalam peperangan salatul khauf, Nabi sembahyang macam biasa, jalan adatnya. Adalah musyrikin hampir dengan mereka itu. Bila Nabi berhenti sembahyang, musyrikin yang menjadi musuh dalam peperangan Sabil dapat melihat orang Islam berhenti tengah jalan sembahyang, sebab mereka sembahyang. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, maknanya musyrikin tidak menyerang. Musyrikin pun tidak menyerang orang Islam dalam masa sembahyang. Bukan kerana mereka nak menghormati orang sembahyang. Puak tu bukan reti hormat, tapi itu kelebihan sembahyang. Hampir tidak pernah berlaku orang Islam yang tidak pernah tinggal dalam salat, dalam peperangan, berhenti sembahyang, musyrikin musuh menyerang tengah-tengah sembahyang, lari dan cambukan, tak berlaku. Allah pelihara mereka. Itu dikatakan bahawa mereka selesai mereka itu daripada sembahyang, kata setengah daripada musyrikin. Tadi orang musyrik yang tengok kita sembahyang itu, dia kata apa? Jikalau kamu kerampak, ni terserempak atas mereka itu dalam sembahyang mereka itu, nescaya mengenal kamu akan mereka itu. Maknanya kalau malam hari lah orang musyrikin berjalan di jalan raya, jalan laluan, kalau mereka sedang sembahyang, maka orang musyrik akan tersempak dengan mereka, jumpa dengan mereka sembahyang di jalan. Jadi maksudnya mereka tak nak tinggal. Kemudian sembahyang itu lebih okey. Bagi mereka itu, kemudian daripada sembahyang, terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu. Orang musyrikin kata, orang Islam ini dalam hal sembahyang ini, mereka amat sayang kepada sembahyang mereka berbanding dengan mereka sayang ke bapa mereka. Bapa mereka dengan sembahyang mereka, sembahyang lebih sayang lagi. Itu maksud dia. Dan daripada anak-anaknya, sembahyang dengan anak, dia sayang sembahyang lagi. Yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar. Maka turun Jibril alaihissalam SAW dengan sembahyang kaipat syiddatul khawf. Lepas itulah baru datang Jibril dekat Nabi. Dalam peperangan diharuskan salatul khawf. Mana pada awalnya sebelum turun salatul khawf, Nabi sembahyang macam biasa, tak kisah depan musyrikin pun sembahyang, buat apa pun buat. Dan malah dengan sembahyang itu musyrikin dapat memberi suatu kesimpulan, kerana mereka tak pernah tinggal sembahyang, dalam keadaan takut perang pun sembahyang juga. Maka musyrikin kata orang Islam ini dalam kes sembahyang mereka amat sayang kepada sembahyang mereka, lebih daripada mereka menyayangi bapa mereka, isteri mereka dan anak mereka. Lepas itulah baru datang Jibril kepada Nabi Muhammad dalam peperangan
mensyariatkan salatul khauf. Ringkasnya salatul khauf ini adalah sembahyang yang dibuat dua barisan. Kalau ramai sangat, tunggu dulu, yang lain standby. Kalau boleh buat, kalau dua barisan, buat dua barisan. Imam di hadapan, belakang imam satu baris, di belakang baris itu baris lagi. Bila imam rukuk, baris pertama rukuk dengan imam, baris belakang jangan rukuk. Bila imam i'tidal, baris pertama i'tidal, yang belakang rukuk. Yang belakang i'tidal, baru yang depan sujud. Nabi sujud, imam sujud, saf pertama sujud, yang belakang jangan sujud, standby. Waktu yang sama juga Allah tersebut, jangan kamu biarkan senjata perang kamu berjauhan dengan kamu. Letak pedang tepi, kalau pacak tepi. Jangan kamu lalaikan dalam Quran senjata kamu. Buat begitu cara berganti-ganti. Sekurang-kurangnya yang semayang ini boleh melihat tidak semua orang tunduk. Lebih sujud lama. Kalau semua orang tunduk, tidak melihat kepada musuh dan sebagainya, macam kita ini lalai. Kita ada ruang yang membolehkan orang serang hendak yang begitu mudah. Tapi kalau depan tunduk, belakang standby, belakang tunduk, depan standby, kita ini on alert 24 hours. Itu yang dimaksudkan dengan semayang khauf tadi, sampailah akhir semayang. Maka tilik olehmu betapa kelebihan semayang asar dan nyatanya, hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Itu semayang asar tadi itu dengan semayang lain samalah. Tapi orang musyrikin yang nampak tadi itu Nabi semayang asar sampai boleh pindah tu mesej semayang yang mereka buat itu. Allah pindahkan mesej kepada orang musyrikin, hamba jangan main. Orang Islam ni nak pergi semayang, tengok tu mereka amat sayang, mereka tak tinggal semayang. Dalam perang macam pun semayang itu mendatangkan kegerunan kepada mereka. Ayat Quran menyebut yang bermaksud, kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah dan takut akan Dia, dan dirikan oleh kamu akan semayang, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Itu ayat Quran yang memuji itu sebenarnya. Munibin ilaihi itu dalam kad orang Islam yang semahyang itu, mereka telah kembali kepada Allah. Itu dia, kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya kembali menghayati, melaksanakan tuntutan Allah. Macam wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Sama dengan munibina ilaihi wa taquh, itu maknanya hendaklah kamu jadi orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya sentiasa menghayati, melaksanakan kehendak Allah. Wa taquh, kembali melaksanakan perintah kerana kamu takut kepadanya. Apa lambang ketakutan? Wa aqimus salah, kamu tunaikan sembahyang. Dan jangan kamu jadi orang yang syirik. Maka makna inabah tu bahasa Arab, daripada munibin datang inabah. Maka makna inabah, makna dia kembali kamu kepada Allah, dan taqwahu itu takut akan Allah. Dan arti iqamatus salah itu mendatang dengan dia atas wajah, atas cara yang disuruh oleh Ta'ala. Memahamkan lagi sekali bahawa Ya Allah suruh kita bila tunai sembahyang itu tunai dalam keadaan kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kita kembali mematuhi titah perintah Allah. Mengapa kita kembali titah perintah? Kerana kita takut kepadanya. Takut watak. Yang belakang i'tidal, baru yang depan sujud. Nabi sujud, imam sujud,
saf pertama sujud, yang belakang jangan sujud, standby. Waktu yang sama juga Allah tersebut, jangan kamu biarkan senjata perang kamu berjauhan dengan kamu. Letak pedang tepi, terus pacak tepi. Jangan kamu lalaikan dalam Quran senjata kamu. Buat begitu cara berganti-ganti. Sekurang-kurangnya yang semayang ini boleh melihat tidak semua orang tunduk. Dan Nabi sujud lama. Kalau semua orang tunduk, tidak melihat kepada musuh dan sebagainya, macam kita ini lalai. Kita ada ruang yang membolehkan orang serang hendak yang begitu mudah. Tapi kalau depan tunduk, belakang standby, belakang tunduk, depan standby, kita ini on alert 24 hours. Itu yang dimaksudkan dengan semayang khauf tadi. Sampailah akhir semayang. Maka tilik olehmu betapa kelebihan semayang asar dan nyatanya, hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Itu semayang asar tadi itu dengan semayang lain samalah. Tapi orang musyrikin yang nampak tadi itu Nabi semayang asar. Sampai boleh pindah tu mesej semayang yang mereka buat itu, Allah pindahkan mesej kepada orang musyrikin, hamba jangan main. Orang Islam ni nak semayang, tengok tu mereka amat sayang, mereka tak tinggal semayang. Dalam perang macam pun semayang itu mendatangkan kegerunan kepada mereka. Ayat Quran menyebut yang bermaksud, kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah dan takut akan Dia, dan dirikan oleh kamu akan semayang, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Itu ayat Quran yang memuji itu sebenarnya. Munibin ilaihi itu dalam kad orang Islam yang semahyang itu, mereka telah kembali kepada Allah. Sudah kembali kamu hei segala mukmin kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya kembali menghayati, melaksanakan tuntutan Allah. Macam wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Sama dengan munibina ilaihi wa taquh, itu maknanya hendaklah kamu jadi orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya sentiasa menghayati, melaksanakan kehendak Allah. Wa taquh, kembali melaksanakan perintah kerana kamu takut kepadanya. Apa lambang ketakutan? Wa aqimus salah, kamu tunaikan sembahyang. Dan jangan kamu jadi orang yang syirik. Maka makna inabah tu bahasa Arab, daripada munibin datang inabah. Maka makna inabah, makna dia kembali kamu kepada Allah, dan taqwahu itu takut akan Allah. Dan arti iqamatus salah itu mendatang dengan dia atas wajah, atas cara yang disuruh oleh Ta'ala. Memahamkan lagi sekali bahawa yang Allah suruh kita bila tunai sembahyang itu tunai dalam keadaan kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kita kembali mematuhi titah perintah Allah. Mengapa kita kembali titah perintah? Kerana kita takut kepada takut wa taqu bukan makna takut macam kita takut kepada makhluk. Takut kepada Allah ni kegerunan, datang kegerunan kepada kita. Bagi kalau kita cuba bayang tengok, kalau suatu saat boleh berlaku ke atas mana-mana orang, di waktu dia meninggalkan satu semayang, tinggal tu lah, tinggal macam dia asar tadi tu, tak semayang, accident, heart attack, sesak nafas, mati ketika tu. Atau masa seorang itu melakukan dosa besar macam dosa syirik yang banyak berlaku, ataupun apa sahaja dosa besar yang berlaku dan dia mati ketika itu. So kita hati akan terasa, ya Allah, kalau mati ketika itulah
mati dalam keadaan su'ul khatimah. So kita gerun rasanya pada ketika itu. Itu datang satu perasaan. Ataupun kita bimbang waktu yang semakin hari semakin ternampak tanda-tanda kemurkaan Allah kepada umat, kepada makhluk dunia, dengan bencana demi bencana, bencana demi bencana. Maknanya kita nampak itu bila berlaku bencana, lambang ataupun tanda kemurkaan Allah. Kalau kita mati dalam masa dalam Allah Ta'ala murka kepada umat manusia dunia, so, mati dalam keadaan Allah Ta'ala murka, ada kesan kepada masalah orang tak mau. Itulah yang dikatakan bahawa kita kembali itu takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu maka aqimus salat, tunaikan kepada Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, hingga akhirnya, sebenarnya telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun. Berjayalah. Kalau falah biasanya dia bahasa Arab ni ada banyak. Makna kalau sebut falah biasanya bermaksud orang yang berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Itu yang maka datanglah sembahyang hayya 'alal falah, menyahut, menyeru kepada falah, falahud dunia wal akhirah. Kerana bahasa yang merujuk kepada kejayaan ini dia banyak dalam bahasa Arab. Lulus, najihun, orang yang lulus. Najah biasanya dia lulus hal-hal keduniaan. Faizun juga mana lulus, mana najah. Tapi itu mungkin menang dalam sukan, menang dalam penyanyi paling popular. Dia tak kata falah bahasa Arab, dia kata al-faizul awal, faiz, lulus periksa, najah minan najihin. Sebab itu khusus bila gunakan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, Allah gunakan aflaha, falah, yang mendirikan sembahyang dia berulih dua kejayaan. Dunia dia berjaya dengan sembahyang, sembahyang boleh menjaga dia, mengawal dia daripada kejahatan, maka dia falah. Dan akhirat pasti akan berjaya. Sebab dia katakan aflaha, dia katakan telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun. Itu mukminun yang iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggotanya. Saya sebut tadi khusyuk juga bermakna pada zahirnya kita lihat kalau anggota kita dan sembahyang itu diam, tidak bergerak, kalau terpaksa garu pun dengan adab sopan dan sebagainya, kalau boleh tahan tak garulah. Nabi pernah dalam sembahyang kala jengking sengat. Nabi pernah dalam sembahyang kala jengking sengat, dia tak berhenti sampai habis sembahyang. Marah terlampau, dia kata la'anallahu al-aqrab lam yada' musalliyan illa ladaraha. Laknat kepada akrab kalau jengking, sampai orang semayang pun tak kenal, sengat juga. Sebab tu maka di antara binatang yang sunat kita bunuh kalau jengking, ular yang berbisa, cicak, memang sunat bunuh walaupun dalam semayang. Kalau nak membahayakan memang boleh pukul dalam semayang dengan tidak payah batal semayang. Pukul, so semayang balik. Saya nak ambil penerimaan cukup sampai begitu. Maknanya kalau anggota boleh kawal, mata boleh kawal dengan tidak melihat, rata-rata lihat tempat sujud, anggota semua khusyuk, itu ketandaan daripada permulaan khusyuk, hatinya akan khusyuk. Sembahyang hingga akhirnya, bukan anggota tetap kalau sembahyang hingga akhirnya.
Permannya dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu terjemahan daripada alladzina hum ala walladzina ala salati khashi'un, dan segala ada yang adalah atas sembahyang mereka itu memelihara akan dia. Dan lagi firman-Nya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memeliharakan akan dia. Sebab ini dia balik kepada ayat panjang tapi dia ambil ujung yang Allah Ta'ala sebut, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massal khairu manu illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia kesemua Allah jadikan dalam keadaan suka berkeluh kesah, tak tenang, sedikit kena pun dah kalang kabut. Apa dia? Bila mereka mendapat kesenangan, mereka suka, mereka tenang. Bila mereka ditimpa sedikit kecubaan, kesusahan, mereka akan keluh kesah. Melainkan yang tidak keluh kesah, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memeliharakan akan dia. So sifat antara yang tidak keluh kesah, sifat yang boleh menerima segala cubaan Allah kepada manusia, inilah sifat orang yang dalam yang sembahyang mereka itu tidak pernah tinggal. Itu daimun, kekal dalam sembahyang. Ya, kekal ini Allah uji macam mana pun mereka tabah. Mereka tahu ini ujian, tidak mudah menyalahkan. Ni sedikit saja ujian pun Allah tak adil. Sedikit susah saja sabar. Suruh sabar pun tak boleh ni. So, dimarah kita balik. You apa tahu? Lain kalau orang yang musallin ini, dia kena fikir banyak. Memang kalau kita fikir, bila kita kena sesuatu yang tidak baik, apa dia ujian, apa dia musibah, ma asabal insan min su, apa sahaja yang manusia terkena yang dia tak suka, itu musibah. Yang musibah ini berlaku kenapa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Yang berlaku yang tidak baik itu sebenarnya dia undangan daripada angkara perbuatan kamu sendiri. Cek balik ada. Tak cek saya. Dah lah. Allah tidak buat kejahatan kepada manusia. Apa guna buat kejahatan? Dah lah. Orang tu yang, sebab tu katakan apa sahaja kejahatan, musibah kena manusia, fabima kasabat aydikum, itu angkara perbuatan kita. Wa ya'fu an katsir, bukan tiap-tiap kesalahan Allah turun balak dah. Banyak sangat yang di write off. Dia biar. Saya baru 2 hari sudah pun dikunjungi oleh satu keluarga ternama di Kuala Lumpur. Saya dengan isteri dia belakang Kak Jah. Dia mengadu kat saya, mengatakan suami dia tak semayang. Dia semayang pun kena marah. Semayang tunggik dia marah isteri dia semayang. Dia tak semayang. Tapi dia berbangga dengan dia tak semayang, kerana Allah beri kejayaan kepada dia. Kejayaan. Dia begini, dia begini. Tengok, aku tak semayang pun dia Allah tak bagi aku. Jangan semayang, tu tengok dapat apa? Ya Allah. Dengan nikmat yang saya tengok dia begitu besar yang dia dapat, dia boleh nafikan. Malang, cukup malang. Anugerah besar Allah Ta'ala bagi, tapi dia memang tak buat.
Sebab dia datang dengan anak dia pun confirm. Kata, ya Allah, tapi Allah bagi, jangan tafsirkan bila Allah Ta'ala bagi dia mungkin Allah sayang dekat dia. Sebab macam kita mancing juga lah, mula-mula pergi campak, mula kalau pergi kolam tu campur umpan dulu, dia tengok umpan makan, oh bagus, lepas tu baru cangkap kail campak. Dia tengah seronok tu tak kira dah mana kail je, guk guk, nyerongin muka kamu. Sama juga kita orang anjing menyalak di rumah apa semua kali, campak telur sebiji dimakan sedap. Besok tak apa lagi, tak apa, ambil telur yang masak bubuh jarum 2 biji tu campak juga kena. Ni lah. Sebab tu dalam Islam ada istidraj maksudnya kelebihan yang Allah beri kepada orang itu supaya dia lebih sesat dan lebih jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Firaun, dalam dia mengaku dia Tuhan pun lagi dapat kekayaan dia, lagi hebat dia, orang tunduk pada dia, tapi apa jadi akhir tu yang mustahak. Sebab tu palah tadi tu jangan duk fikir hal dunia sahaja. Sebab tu saya kata saya malang kalau saya bimbang, takut ni hidup. Saya kata ni 2 hari sudah ni saya didatangi orang, saya kita Allah, ya Allah, sehebat itu nama dia, kejayaan dia dan sebagainya, dan saya tidak bersabar untuk, dan dia juga mendapat anugerah tokoh ma'al hijrah bagi sebuah negeri. Tokoh ma'al hijrah, you think what? Jadi cukup bangga. Saya tahulah sudah takkan dapat terkenal daripada orang ini. Dia merasa begitu megah sekali semua, tapi tidak semayang. Oh, cukup malang. Okey. Melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memerahkan dia, maka diistisna, dikecualikan akan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah. Ini saya kata tadi, orang yang terkejut, maksud tadi lah yang katakan manusia dijadikan dalam keadaan keluh kesah tadi itu, bukan ke semua. Dikecualikan yang tidak keluh kesah ialah orang yang mendirikan sembahyang tadi. Tetap kalau mengenakan mereka itu kejahatan, apabila mengenal mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya. Ini orang yang disebutkan yang keluh kesah tadi. Jika dia dapat kebaikan, dia tak beri kebaikan itu kepada orang lain. Kalau dia dapat ilmu pengetahuan yang berguna, dia tak beri kepada orang lain. Dapat harta banyak pun dia tak bagi zakat kepada orang lain, tak bantu orang yang susah. Keluh kesah tak kala mengenakan maka kejahatan. Kalau kena kejahatan lagi keluh kesah. Dan apabila mengenal mereka itu kebajikan, tegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Tadi dia dapat kebajikan, banyak kebaikan, tapi dia tidak kerjakan kebajikan. Malang lah. Maka seperti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada keluh kesah. Itu yang sembahyang sebenar, yang kekal dalam sembahyang, yang faham mengapa dia sembahyang, khusyuk dia, maka orang itu tidak keluh kesah. Kena, tapi tak sampailah kepada hilang, rosak iman tu sampai ke peringkat dia berpermain-mainkan pula orang sembahyang. Rosak. Kadang mudah saja tu macam kalau kita kena suatu ujian besar, kita sampai ke mereka menyalahkan Allah Ta'ala, menyalahkan Allah, tidak menyalahkan diri. Itu cacat iman. Kalau sampai Allah tidak adil, itu sudah kufur.
Macam contoh, kalau orang saya katakan, ada orang yang dalam keadaan biasa dia semayang, bila susah dia tidak semayang. Contoh susah, sakit. Ada sakit yang menghalang. Kalau sakit sampai dalam ICU, wire kot hidung, kot mulut, kot perut, kot dada, memang ada kita pun semayang menghormati waktu. Tapi semayang juga. Tak banyak berlaku demikian. Tapi ini kerana susah sikit, kerana problem sikit saja tinggal semayang. Itu saya kata, jadi dia kufur. Bukan kufur akidah, kufur perbuatan. Dengan menguji, Allah uji dia, tak lulus ujian, maka dia rebellion macam mana, aku tak nak semayang. Oh gila. Dan terkejut apabila tu minyak nuntaha tu menyentuhkan mereka itu kejahatan. Terkejut dia shock bila dia kena sesuatu yang tidak baik, yang jahat, dan tiada memegang kebajikan, menahan kebajikan baginya pada datang kebajikan. Dia tidak pegang untuk diri dia kebajikan pada datang kebajikan. Dia kena bagi kepada orang kebajikan itu. Apa sahaja yang tidak dapat kebaikan, biarlah orang share. Ilmu share, rezeki share. So, kita bukan semua harta yang kita perolehi itu hak kita 100%. Ada hak Allah, ada hak orang lain yang kita kena bagi. Apa kebaikan, kemahiran yang ada kepada kita dan sebagainya, bukan kita miliki kesemuanya. Itu yang dikatakan bahawa jangan pegang, jangan tahan kebajikan bila datang kebajikan baginya, tetapi ia menafkahkan, dia menginfakkan, dia membelanjakan atas keredaan Allah Ta'ala. So, jangan pula daripada kebaikan harta benda yang dia dapat dibelanjakan kepada kejahatan. Lagi teruk, so, tidak syukur sekali, malah belanja untuk kejahatan. Kebaikan tak buat, tapi kejahatan dia buat daripada kebaikan, daripada anugerah Allah Ta'ala. Itu lagi teruk. Sebab itu dia katakan bahawa jika kita dapat menafkahkan atas keredaan Allah Ta'ala, dan lagi pula kerana usahanya sembahyang yang sebenar itu menegahkan daripada fahsyak, signifikan yang besar daripada sembahyang yang sebenar tadi, dia jadi perisai, menahan daripada perkara-perkara fahsyak. Fahsyak ini kekejian, perkara-perkara yang keji, dan mungkar, perkara yang jahat. So, fahsyak dosa besar. Mungkar tak semesti yang kita buat, orang lain buat, kita diam pun dikira mungkar. Kita kenal fahsyak ni segala yang keji dan yang tidak baik. Seperti Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan dirikan olehmu akan sembahyang, bahawa sembahyang itu menegah daripada kejahatan. Ini boleh jadi checks and balance. Checks and balance. Kenapa ada orang yang tidak tinggal sembahyang tapi kejahatan tak tinggal juga? Dia sama naik. Sembahyang dia buat, ini pun dia buat. Mesti ada checks and balance. Tiada sebab. Sebab kalau semayang itu ada benda yang tak betul, ada benda yang tak masuk. Kalau dia masuk betul, tak, dia tahan. Tahan dari dua. Satu, Allah Ta'ala simpang daripadanya peluang kejahatan. Peluang tak ada, simpang daripada dia. Orang tak offer, orang tak bagi dekat dia dan sebagainya. Rasuah, orang tak pernah bagi, orang takut nak bagi dan sebagainya. Tak ada. Itu satu daripada tahan. Yang keduanya, dia sendiri memang dikenali dia kalau nak buat yang tidak baik dengan dia, jadi masalah dengan kita. So dengan yang demikian, dia tersimpang
daripada yang jahat, juga daripada sembahyang. Tapi yang besar sekali bahawasanya sembahyang itu sebagai alat, sebagai medium yang Allah Ta'ala sebut, bukan kita sebut. Allah Ta'ala kata dia menahan daripada yang tidak baik, yang nama dia fahsyat dan mungkar. Allah Ta'ala kata, dan jadi olehmu akan sembahyang, maksudnya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar. Dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Di samping kita sebut tadi, sembahyang itu pencegah, tetapi yang lebih besar daripada itu, orang yang sentiasa zikrullah. Zikrullah itu mengatasi di samping sembahyang, dia zikrullah, yang ingat Allah Ta'ala. Ini itulah yang lebih besar sekali menjadi perisai kepada dia. Sebab ini kita balik kepada ayat, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, kamu ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah tasbih yang banyak. Dibalik kepada, maka zikrullah ini selepas tunai sembahyang, dia besar menjadi perisai kepada kita. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang, seperti yang surah yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu, daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Dia sama juga mesej dia nak sebut lagi sekali, mengatakan bahawa memang dengan menunaikan salat itu dia menjadi pencegah daripada melakukan kejahatan. Nabi bersabda yang bermaksud, sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat aku sembahyang, maka hendaklah kita mengikut. Tengok cara Syekh Daud approach dia jauh daripada pendekatan yang dibuat, saya sebut tadi awal tadi, pendekatan yang dibuat oleh ulama-ulama yang kita panggil ulama-ulama daripada Wahabi ataupun Saudi Arabia. Hadis yang Nabi suruh, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Dia nak kepada semua orang sembahyang berpandu dengan hadis sahaja, jangan terima cakap ulama. Bila terima cakap ulama, makna kita menolak hadis. Sebab tu semayang atas petua ulama, pada mereka itu semayang yang bid'ah. Sedangkan tengok approach yang dibuat oleh Syekh Jalani, sembahyang kamu seperti barang aku melihat aku sembahyang, hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama ummah. So, dia pergi tu, dia pergi. Kan orang awam macam kita ni, mana mampu nak cari hadis sahih, Nabi takbir macam mana, Nabi rukuk macam mana, i'tidal macam mana, nak cari hadis. Semua orang awam macam saya ni nak cari di mana. Tambahan pula buat waktu yang tidak ada rujukan dulu. Sebab tu maka pendekatan ulama-ulama Syafi'i khasnya macam ni lah yang saya faham sama ini. Dia tengok, dia kata atas jalan yang kita ambil daripada ulama ummah ini, apa yang ulama sampai kepada kita, kerana jalan macam banyak kitab disusun sebut yang dahulu, yang sekarang, yang dahulu, yang kemudian. Tengok ulama yang dahulu, yang zaman dia, yang zaman sekarang, seperti yang disebut dalam kitab kat tabah tu, kitab tu mereka itu. So dia memperakui kita boleh mengambil pengajaran ibadah daripada kitab-kitab ulama yang muktabar. Maksudnya macam kitab inilah, pada saya dia muktabar. Kalau kita pegang dengan ulasan dia yang saudara faham, itu mula jadi pegangan. Tapi dia mana hadis, mana hadis yang dia pegang buat begini, seolahnya kita tidak percaya dengan ilmu ulama tu. Nak kena bawa hadis. Betul lah kalau masa ada kita bawa hadis.
ada ke semua tu. Mengaji pun 2 minggu sekali. Ini tak tahu ni kitab ni habis bila. Kalau mengaji pagi, mengaji petang, mengaji malam, atau mengaji tiap malam, maka it's okay lah, kita boleh buat detail lah. Tapi kira tu sudah bagus dah tu 2 minggu sekali tu. Langsung tak mengaji, padan muka. Sebab tu saya kata untuk meringkaskan macam tu, saya pun tak baca teks. Teks ada. Saya langkau teks itu kan saya baca pun tak banyak kita faham, tapi kita nak ambil yang Melayu. Maka dengan saya sudah faham, sebab tu karangan ulama-ulama yang muktabar ini dulu kita baca kitab dulu. Saya dah terang siapa dia Imam Ghazali. Dan siapa dia paling bangi tu. Ketokohannya dengan ilmu dia, kita tak ambil sebarang kitab. Kitab ini tadi saya terang siapa dia, Syeduk Batani ini. Dengan ilmu dia, dengan wibawa dia dan sebagainya, dengan barakah ilmu kita nampak. Barakah. Kitab dia orang tak buang. Bahasa hang tulislah bom ke bumi ke bomo ke, orang baca. Payah macam mana pun ada guru yang boleh tolong baca pergi. Hati kita pun terbuka ke situ nak ambil kitab ni. Dia dapat pahala. Ini yang dikatakan ilmun yuntafa'u bih ni. Ilmu yang dimanfaatkan orang dia buat. Ada barakah ilmu tu ada. Barakah ilmu. Tu yang dalam kitab mereka tu. Ialah yang dinamakan dan dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang. So kita dengan mengambil kitab mereka, membaca kitab mereka, ikut kitab itu, maka kita termasuk dalam orang yang mendirikan sembahyang dengan betul. Memelihara akan dia. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu ada baginya rupa yang zahir dan yang sempurna. Inilah yang kita akan perincikan pada kelas yang akan datang. Lepas mukadimah ini baru nak masuk yang akan datang itu tentang rupa zahir, rupa batin, mana ruh sembahyang, mana badan sembahyang, mana perhiasan sembahyang, itu kita akan bincang pada kali-kali yang akan datang. Mengambil kesempatan, nanti kita boleh selesai 1-2 halaman setengah, not too bad, bolehlah. Okey, sebelum kita tamat macam biasa, ada masa yang ada soalan. Saya tak bawa soalan yang baki satu ni.